Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali murid-murid. Dah baca doa belajar? Dah mulakan hari ini dengan surah Al-Fatihah? Jika belum, jangan lupa membacanya. Sedekahkan bacaan ini kepada kedua ibu bapa, guru-guru, sahabat-sahabat yang baik dengan kita. Malah sedekahkan juga bacaan ini kepada mereka yang bermasalah dengan kita. Mudah-mudahan Allah SWT memilih kita berada dalam golongan orang-orang yang menjemput keberkatan dan redha Allah. Dibukakan pintu-pintu yang sulit, diberikan kefahaman dan kamu berupaya mengamalkan ilmu yang akan dipelajari pada hari ini. Saya, Ustazah Hajah Hairiah binti Jelani dari Sekolah Kebangsaan Si Jangkang Kuala Langat akan bersama-sama kamu dalam bidang hadis tahun 4. Objektif pembelajaran yang akan murid-murid kuasai pada hari ini ialah yang pertama, kamu berupaya membaca matan dan maksud hadis dengan betul. Kedua, menyatakan tuntutan berdasarkan hadis. Ketiga, menerangkan maksud tetamu dengan betul. Seterusnya, kamu berupaya menyenaraikan adab-adab memuliakan tetamu. Murid-murid juga diharapkan berupaya menjelaskan kepentingan memuliakan tetamu berdasarkan hadis dengan betul. Murid-murid juga diharapkan berupaya membezakan faedah memuliakan tetamu dengan akibat tidak memuliakan tetamu. Dan apa yang lebih penting, objektif pembelajaran pada hari ini ialah kamu berupaya mengamalkan, menunjukkan adab memuliakan tetamu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan harian. Selepas mempelajari topik hari ini, murid-murid tahu bagaimana memuliakan tetamu yang datang ke rumah, yang datang ke sekolah. Malah, murid-murid tahu bahawa pelancong yang datang ke negara kita adalah tetamu kepada negara Malaysia. Adat dan budaya kita mencerminkan bangsa Malaysia. Murid-murid dah bersedia? Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Maksudnya, daripada Abu Shuraih Al-Khuzai bahawa Nabi SAW bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Murid-murid, hadis ini sangat menuntut kita supaya menerima, melayani dan memuliakan tetamu sebagai bukti kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT. Tahukah murid-murid, siapakah yang dimaksudkan sebagai tetamu? Tetamu ialah orang yang berkunjung atau menziarahi kita sama ada dijemput atau tidak. Di rumah kita, kita menerima kedatangan tetamu. Sama ada yang kita jemput dalam majlis-majlis seperti kenduri. Ada yang kita jemput, ada yang mereka
sengaja datang untuk berziarah, nak tahu kabar kita. Ziarah kita yang sakit contohnya. Di sekolah, kita menerima tetamu dari sekolah lain bila ada program-program sekolah. Sekolah kita jadi tuan rumah tilawah Al-Quran contohnya. Ibu bapa datang pada hari pelaporan. Pegawai-pegawai dari pejabat pendidikan daerah atau jabatan pelajaran contohnya. Tetamu-tetamu negara dalam festival antarabangsa contohnya. Mereka inilah tetamu-tetamu yang perlu kita terima, layan, muliakan sebagaimana hadis Nabi yang kita baca tadi. Ulang baca matan hadis tadi murid-murid dan maksudnya. Supaya murid-murid boleh membaca hadis Nabi dengan betul dan memahami maksudnya. Dah boleh membacanya? Bagus. Berdasarkan tuntutan memuliakan tetamu, sebagaimana hadis yang telah kita baca tadi, tetamu ialah mereka yang datang menziarahi kita, sama ada kita jemput atau tidak. Dalam konteks masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, bangsa dan agama, kadang-kadang kita diziarahi tetamu yang bukan Islam. Setiap kita mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap tetamu dan hak sebagai tuan rumah. Mari kita fahami apakah adab-adab dengan tetamu. Santuni tetamu dengan baik. Berlapang dada menerima kehadiran mereka. Memberi layanan yang baik seperti bermanis muka, memberi atau menjawab salam, bertanya khabar, memberi makan dan minum, menggembirakan tetamu yang datang adalah sangat dituntut, mendapat pahala sunnah, itu yang paling penting, kerana mencontohi akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang tetamu yang datang memerlukan bantuan kita, seperti terpaksa bermalam di rumah kita. Apa yang patut kita lakukan? Bukti kita menyantuni tetamu seperti yang Nabi sarankan. Kita sediakan kemudahan yang kita mampu, seperti beri ruang untuk berehat, tidur. Jika mereka tak bawa tuala, tak bawa berus gigi, kita sediakan ikut yang kita mampu. Murid-murid dah faham adab dengan tetamu? Di dalam kumpulan, bincangkan adab dengan tetamu berdasarkan situasi. Bagaimana kamu mengimplementasikan adab memuliakan tetamu yang telah kita pelajari tadi? Perbincangkan kumpulan ini saya berikan masa 5 minit dan masa pembentangan 2 minit. Setiap ahli kumpulan berperanan membantu ahli kumpulan yang lain. Murid yang menepati masa memiliki ciri-ciri murid yang akan berjaya. Situasi pertama, murid dengan tetamu dalam majlis muhibah hari raya, yang mana tetamu kamu terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa. Bagaimana menyantuni mereka? Situasi kedua, sahabat karib, ibu dan ayah datang ke rumah. Bagaimana kamu perlu menyantuni mereka? Situasi ketiga, menziarahi kawan yang sakit pada waktu malam. Situasi keempat, menyantuni ibu bapa yang datang pada hari pelaporan murid. Jangan lupa
Senaraikan hasil perbincangan dan pembentangan, serahkan kepada guru mata pelajaran kamu. Murid-murid yang Ustazah kasihi, apakah kepentingan melayan tetamu ini? Mengapa kita perlu memuliakan tetamu sebagaimana yang telah Baginda sallallahu alaihi wasallam sarankan? Kita telah membaca matan dan pengertian hadis. Menyantuni tetamu adalah bukti kepatuhan kepada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bermasyarakat, melaksanakan bagaimana Nabi menyantuni tetamu adalah sunnah. Ia bukti kecintaan kita terhadap Baginda sallallahu alaihi wasallam. Ingat murid-murid, orang yang mengamalkan sunnah akan mendapat syafaat, iaitu pertolongan Nabi di akhirat nanti. Seterusnya murid-murid, mari kita fahami apakah faedah memuliakan tetamu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarankan, dan apakah pula akibat sekiranya kita tidak menyantuni tetamu. Faedah memuliakan tetamu yang pertama, sekiranya kita disantuni dengan baik oleh tuan rumah yang kita kunjungi, sudah tentu kita akan merasa gembira, bukan? Kegembiraan yang kita terima ini adalah bukti ukhuwah yang terjalin dan persahabatan insya-Allah akan berkekalan. Kasih sayang akan bertambah antara satu sama lain. Berbanding jika sebaliknya, jika kita tidak diterima sebagai tetamu, tuan rumah masam mencuka, agaknya kita ingin berziarah lagi di masa akan datang? Tidak, bukan? Jika berziarah pun kita dah tak mahu, bagaimana ukhuwah dapat kita jalinkan? Sudah tentu hubungan kita akan semakin jauh. Malah hari berlalu hubungan persahabatan dan persaudaraan akan hilang. Menyantuni tetamu dengan baik, senyum, salam, bermanis muka, menyediakan makanan, menyediakan kemudahan adalah contoh-contoh perlakuan kebaikan yang Allah letakkan ia sebagai sedekah. Murid-murid tahu tak kelebihan bersedekah? Allah Subhanahu Wa Taala akan gandakan darjat kebaikan melebihi daripada apa yang kita berikan. Kaya kita di akhirat nanti berkat ganjaran sedekah yang ikhlas ini, insya-Allah. Memilih untuk berada dalam pintu rahmat Allah adalah bukti ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kita adalah hamba-Nya yang bersyukur. Sebagai rumusan, pembelajaran kita pada hari ini berdasarkan tuntutan hadis, mari kita fahami apa yang telah kamu dapati pada hari ini. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum dan bangsa, agama, memuliakan tetamu, memberikan hak mereka sebagai tetamu. Secara tidak langsung, kita berupaya menjadi contoh suri tauladan kepada masyarakat bukan Islam bahawa Islam adalah agama persaudaraan. Islam agama yang cintakan kesejahteraan, keamanan dan kegembiraan. Tetamu datang, sunnah dimuliakan, akhlak baginda, suri teladan. Negara makmur, sejahtera dan aman, ekonomi dijana, mampan wawasan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.